saya akan cuba untuk cover up reversals. Ini yang dulu saya padu kat sini lah. Dulu saya padu kat sini. Tapi kerana saya lupakan reversal kat sini, sebab itulah saya tak dapat buy gold kat bawah sekali tu, Mat. Sebab saya tu fikir taksub sana break out. Saya lupa satu benda, which is Alif, kenapa kau lupa your own SOP for reversal. So kita akan go through reversal, sebab reversal ni sangat penting. Sebab reversal dulu baru break out. Reversal wujud lepas break out. Tutup komen tutup komen relax tak apa tak payah. Korang just relax, jangan tanya jangan apa, just fokus je. So kita ada reversal. Lepas tu kemudian kita akan go to kotak kehidupan. Lepas tu kita akan ada kotak momentum. Oh, lupa tu tanya satu soalan. Korang dah dapat e-book kan? Macam mana, apa pendapat korang tentang e-book tu? Ya Allah, Akbar. Nampak? Korang dah baca belum? Mantap. Mantap cikgu, mantap. Okey, belum dapat tak apa. Yang dah dapat, yang dah baca, yang dah tengok. Slide pun dah tahu, mantap. Dah baca tapi tak ada kotak kehidupan. Adalah Waknat. Baca balik. Gila tak ada kotak kehidupan. Kotak kehidupan tu adalah kotak kehidupan. Ya Allah, sebelum ada full margin saja tu, dia ada kotak kehidupan. Ada mak. Sebenarnya kalau korang belajar dengan betul kotak kehidupan, sequence dia. Sebenarnya korang akan jadi lagi kaki full margin, dan korang akan tahu dia akan ada first entry, second entry, third entry, mak. Kalau kotak tu dia tengok Zaman kotak kehidupan, kalau korang hidup zaman kotak kehidupan, korang mesti waktu ni korang legend gila babi, mak. Legend teruk. Aku yakin lah, memang korang legend teruk. Ibu tak lengkap. Macam mana kau tahu tak lengkap? Kena update. RSS SR tak ada. Hilang 12 page. Ya betul. Syah, kau dapat Syah check jap. Syah dapat dia 50 kan? 50. Betul 50. Ya, korang dapat 38 je. Yang dalam gerakan bawah tanah pun sama like kan? Ada 50 lah. 50. Saya dapat 50. Ada 50 lah guys. Okey, jap aku send balik. 50 page. Send balik kat korang. Mungkin korang 50 lah baru check ni. 50 betul lah. 50 juga. 38 tu beli kat Shopee kot. 38 beli Shopee tu. Dia beli Shopee weh. RM27. RM27. Aduh. Salah. E-book ada. lah tadi aku sorry, maaf, aku tersend yang lama. Okey, sekarang dah ada 50. Sekarang yang baru tersend ada 50. Sorry. Kamu lah, kalau tak scam bukan betul. Scam lagi. 38 tu memang cukup padu lah, dah boleh buat trade. Mak saja tak nak bagi korang extra 12 tu. Jadi korang kaya saya Scam lagi. Habis dia scam lagi kan. Malam dekat kita tak akhir. Okay, so kita akan ada kotak kehidupan. Lepas tu kita akan ada apa tu panggil, kita akan ada kotak momentum. Lepas tu kita ada batu dia masuk zaman RSS SRR. Sebab dulu semua tak faham sangat kotak kehidupan, tapi yang faham memang padu lah. RSS. Lepas tu kita ada breakout lah. Cucuk breakout. Cucuk breakout ni kotak kehidupan lah. So okay, kita start dengan reversal dulu. Okay. Saya rasa okay, sekejap. Dalam webinar hari ni ada ramai yang budak baru nak up ke? I mean like dia tak faham apa itu SNR, nak baca candlestick pun tak erti. Saya cikgu, ya cikgu, ada saya. Allah Akbar, ramai saya tak bersedia. Okay, nampaknya webinar ni memang lama. Zero. Okay. Astagfirullahaladzim.
Jadi webinar back to school lah cikgu. Okay, korang semua kena fokus. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, apa kata? Kita baca je lah e-book tu kan. Betul. Untuk yang basic, untuk basic ni. Untuk Basic ya. kita baca lah e-book tu. Okay. Untuk nanti yang dah tu tak payah ha. Okay. Ya betul. Penat beli lepas tu kita tak revision sama-sama. Apa kata? Okay, kawan-kawan. Sebenarnya aku dah tahu dah apa aku nak buat malam ni. Okay, this is my e-book. Kalau korang tak pernah tengok lagi ataupun korang tak beli, tak apa, ni rezeki korang untuk melihat isi penting dalam dia lah. Okay, so ni adalah e-book saya. Okay, apa kita baca. Ni taklah cantik sangat tapi boleh lah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga setiap insan membaca, mentelaah, mengkaji isi kandungan buku ini diberikan rezeki halal, ilmu yang bermanfaat, kecintaan pada Maha Pemberi rezeki. Buku ini dikarang dengan tujuan untuk berkongsikan satu kaedah atau pemahaman tentang market analysis. Dalam industri yang mempunyai 1001 kaedah atau lebih untuk dipelajari, saya mengalu-alukan dan menggesa anda semua untuk memulakan dan memupuk asas yang bukan menggunakan apa yang dikandungkan dalam buku ini. Jangan gopoh-gopoh trading, tak perlu belajar. Okay. Forex, okay. Nasib baik ada benda-benda ni. Okay. Apa itu Forex? Okay, so untuk yang newbie ni, apa itu Forex? Forex ni simple je. Dia adalah perdagangan mata wang, merupakan perdagangan mata wang di antara dua buah negara. Contoh kita ada GBP, JPY. Lepas tu, kita ada Euro USD, duit Euro. Lepas tu, kita ada US dollar dengan Canadian dollar. So, katakanlah kalau korang ni apa nama dia? Katakanlah korang ni budak noob. Korang baru nak belajar apa tu Forex. Okay, dia tak boleh, kalau kita nak trading ni, kita kena trade apa yang ada kat MT4 tu je lah. Kalau contohnya korang suka trade GBP, JPY ataupun korang suka trade ZAR USD. Kan, ZAR USD. Kemudian ZAR USD ni tak ada setup pun. Buy tak ada, sell tak ada. Ada pun sideways je. Korang nak trade. Elok-elok ZAR USD ni kita tukar nama jadi, contoh kalau nama korang Sol, kita tukar jadi Sol USD. Lepas tu kalau korang trade Euro USD, korang bincang sama-sama kat kedai mamak, semua time-time baru korang nak up ni, korang join mana-mana grup yang lain, macam bukan grup ahlu, korang tak join pondok ustaz apa, korang bincang-bincang trading dekat kedai mamak macam biasa. Lepas tu korang gagal, elok-elok nama korang mungkin adik USD. Sebab apa? Sebab korang trade dengan adik, korang follow signal adik pula SL, lepas tu adik USD. Lepas tu tiba-tiba adik dengan Sol ni, dia berjumpa kat Facebook, dia berkawan, dia trade USD CAD sama-sama. Tak ada setup, diorang nak juga entry, kita tukar Sol and adik. Sol and adik. So guys, kalau boleh kita trade just pada currency yang ada kat MT4 kita. Kalau korang nak trade indices ke apa ke, index ke, suka hati korang, tapi janganlah trade benda yang tak wujud. Maksudnya kalau tak ada setup, jangan mau buat ada setup. Kalau tak, korang kena faham yang industri ni, kerja ni dia mengambil duit. Dia mengambil duit, mengambil dan merisikokan duit korang. So jadi jangan korang buat beti, dan jangan korang nak bincang-bincang. Nak bincang, korang kena cari satu support group yang bagus. Macam Ahlong ke, macam Pondok Ustaz ke, apa, Darah Panas ke, apa ni, Outlaw Pip Clubhouse ke. Janganlah korang follow grup-grup yang sentiasa offer copy trade lah, offer fund manage lah, offer apa itu, kerja-kerja offer orang buat IB lah apa. Follow betul-betul yang borak satu page trading yang walaupun hari-hari bergaduh, dalam grup tu, tapi follow lah grup yang macam Alung. Faham So, okay, kalau saya simple je. Saya letak Forex ni macam bisnes. So maksudnya saya manusia yang tak suka hold sangat pun. Tak suka hold mana. Saya suka entap dan caw. Paling-paling jauh pun saya hold 100 pip, 200 maksimum 200 pip. Kecuali lah saya hold lama-lama JJ 1500 pip. Tapi kalau ikut jiwa, ikut nafsu, saya memang seorang intraday trader. Saya love day trading. Hari-hari saya suka trading.
tak suka sangat nak swing. Swing tak kaya pun kalau kau letak 0.1. Kalau letak 0.1 kau swing sampai tahun depan pun tak kaya. Tapi kalau kau jadi seorang yang tahu entry point dan exit point daily korang, hari-hari korang boleh lagi kaya daripada orang-orang yang swing ni. FX Dacan dia swing kemudian, dia dulu dia intraday, tapi dia swing kemudian. Awal-awal kalau korang nak banyak duit, korang kena trading hari-hari babi. Kalau korang hari-hari nak cari Tak boleh bayar time bocor. kalau hari-hari kau nak swing, hari-hari kau nak acah-acah swing, bila kau nak kaya? Bila kau nak kaya? Jadi Wan Fit pun dulu dia pun saya tahu dia trade every day. Lepas tu bila dah banyak duit, kita swing lah, betul tak Wan? Kita swing lah, boring. Betul. Apa kita nak cari? Macam dulu lah hari-hari saya trade sebab saya belum capai target saya. Tapi bila dah capai target saya dah lebih pada macam saya dah ajar korang pun cara macam nak swing. Saya fokus pada that one direction. Kalau sell, kalau buy. So sebab apa target dah sampai. Tapi untuk korang ni awal-awal the best way is sebenarnya ialah untuk korang cari modal dulu. Hari-hari kena trade. Kalau boleh. Kalau ada setup dan kalau korang ni betul-betul hustler lah. Tapi kalau korang jenis yang bukan berjiwa hustler, lepas tu korang acah-acah busy. Biasa manusia yang tak boleh percaya dalam forex sebab dia acah-acah busy. Dia ada je alasan untuk dia macam aku kena jaga anak lah, apalah, saya ni ada kerja malam lah. Sebenarnya kau acah-acah busy je. Jangan acah-acah busy. Dalam trading ni kita tak boleh acah-acah busy. Kita fokus. Saya tengok sendiri orang yang letak betul-betul usaha dia macam Aras kan. Letak usaha daripada bulan 1 tu last dia kena maki dengan saya. Bulan 2 last kena maki saya. Kata kau kalau tak berubah kau ni memang teruk lah. Lepas tu dia betul-betul berubah apa semua. Dia boleh capai apa yang korang nampak sekarang ni, hari-hari buat 10k, 10k, 20k, 10k, 5k, 20k. Itu sebab apa? Sebab hari dia betul-betul tak bagi alasan. Dia tak bagi alasan untuk apa-apa. Dulu kaki bagi alasan. Ada alasannya sampai. Ada je alasan sampai. Tapi sekarang alhamdulillah takkan ada alasannya. Jadi korang jangan bagi alasan lah. Jangan buat busy. Kau dah berjaya nanti kau boleh buat busy. Ada je nak pergi bengkel ke, ada je nak pergi tolong kawan ke, itu boleh buat busy. Tapi selagi belum apa-apa, jangan nak bagi alasan untuk kita konon-konon acah-acah busy. So, sebelum kita bermula, akan saya tekankan bahawasanya basic is advanced. Pada pandangan dan pengalaman trading saya, cukup sekadar kita menguasai OHLC, SNR dan juga time frame. Kita sudah bersedia untuk menepi cabaran market pada masa akan datang. Okay, open high low close. Dia simple je. Open high low close ni dia adalah candlestick lah yang korang nampak kan. Kalau benda ni sebenarnya kita boleh tukar je. Kita boleh tukar kalau korang nak buat warna merah dengan merah tu, kalau korang nak buat warna biasa dalam forex ni hijau ni naik, merah ni turun lah. Tapi ada je orang buat warna kuning tu naik, warna merah tu, warna kuning, warna merah naik, warna biru turun. Ada yang buat warna hitam naik, hitam tu turun. So dia sebenarnya tak penting pun warna candlestick ni, faham tak? Tak penting pun warna candlestick ni. Yang penting korang tahu dia buat apa, dia closing macam mana. So kalau kita ada candle, kita nampak candle buy, kita tahu dia mesti open kat bawah, low panggil lowest, highest, close. Kenapa buy dia start open bawah? Sebab kalau nak naik mesti daripada bawah, betul tak? Kalau dia naik daripada atas, tu isap dadah babi. Kalau dekat atas pun dia naik, itu isap dadah namanya. Tapi kalau dia benda yang berlogik, nak naik mesti dia bawah. Nak naik kena daripada bawah, dia tak boleh naik daripada atas. Ada ke orang cakap, aku naik daripada atas tu, kepala otak dia naik daripada atas, makna. Naik daripada atas, tak boleh, tak logik. So, kita tukar pula kalau sell, dia adalah open dekat atas, naik highest, macam mana pun highest kena atas. Kalau kau kata candle kalau bullish OHLC cikgu, highest kat atas. Kalau sell, highest kat bawah lah. Kepala otak nama pun highest tetap atas lah. Highest kena atas. Highest, lowest, close. So dia macam ni lah. Kenapa low, kenapa open dia kat atas? Sebab kalau kau nak turun, mestilah daripada atas, betul tak? Kalau kau turun daripada bawah, tu nak masuk neraka Waknat. Tu dah mati. Kau dah kau dari mana? Aku di bawah ni. Kau nak turun mana tu? Turun bawah.
Kau dah dekat bawah dah, nak turun bawah lagi buat apa? Ya. Aduh. Tolong lah. Tak boleh lah. Aduh. Tak boleh. Itu. Kena logik tu. Logik. Macam orang kata, kalau ayah saya selalu pesan kat saya, Alif, common sense is the worst. Ni. Common sense is a curse. Faham tak? Why? Because not everyone has it. Faham tak? Benda ni kena fikir logik ke, tapi punyalah ramai orang tak boleh fikir sebagai logik dalam cara yang logik, cara yang basic, yang simple. Dia merosakkan dan membuat benda tu susah. Faham tak? Jadi bapak saya pesan, Alif, having common sense is a curse because not everyone has it. So contoh OHLC ni dia boleh apa? OHLC ni dia boleh menentukan arah market, momentum market dan juga support dan resistance. Macam mana tu? So support dan resistance. Ni support lah contohnya kalau kita tengok kat market dalam chart kan. Support kita nampak ada turun. Kita kalau kita melukis balik open hijau tu naik kan, hijau naik, merah turun lah. Turun naik, turun naik, turun naik, turun. So kita tahu oh ni support dia. So kalau ni sama juga. Naik, turun. Ni support dia tu. Resistance dia. Kita tahu ni resist dan dia. Daripada just pandang pakai mata pun kita tahu oh, ni resistance ni. Ni support ni. Cikgu pencen masuk Raja Lawak lah. Saya apa ni lot 50 nanti. Saya sebenarnya dulu ada satu ketika dahulu saya pernah bercadang nak try masuk Raja Lawak. Serius. Saya pernah bercadang nak try masuk Raja Lawak dengan kawan-kawan saya. Dengan kawan-kawan saya masa saya umur 18 tahun tu. Dengan kawan-kawan saya masa umur 18 tahun tu. Tapi tak berkesampaian sebab malu tu ada, malu tu tetap ada. Tapi tahu kalau masuk Raja Lawak ni confirm kelakar, confirm dekah satu Malaysia ni. Tapi tak sampai sebab ada malu, ada perasaan malu tu, ada perasaan malu. Tapi itu ni cerita sebenar, saya memang betul dulu nak sangat masuk Raja Lawak. Saya tahu saya boleh menang. Lepas tu mak saya marah kata banyak-banyak benda nak jadi Raja Lawak. Masuklah apa ni Akademi Fantasia ke apa kata. Tak best ke mak. Menentukan arah market. So kita tengok dah kata macam ni kan. Kalau kau tahu, kalau kau dah setting warna merah tu turun, kau dah nampak dia tengah merah, kau fokuslah sell Mak. Bagi tunggulah dia break out. Lepas tu kau sell lah Mak. Kau kita tengok. Sama juga. Contoh uptrend. Kau dah tengok hijau. Kau mukalah buy Mak Wanat. Tengoklah ada break out tidak. Kau break out. Entry lah. So, okay. Sekarang kita pergi pada support dan juga resistance. Support ataupun lantai ataupun paras harga terendah ataupun senang support ni tempat kita kena buy. Simple. Resistance atap ataupun paras harga tertinggi ataupun nak lagi mudah kan resistance tempat kena sell. Tak faham. Whatnot kau tak faham. Masalah takut nak entry cikgu. Weh, sabar ni belum belajar lagi macam nak entry. Whatnot ni baru belajar basic. Sabar Mak. Bodoh babi kau. Mak sabarlah ni baru cek. Kita nak habis kelas ni mungkin pukul 2 pagi. Ni kau dah tanya tak faham macam nak entry. Memang tak faham. Nanti aku bagi kau faham lah. Baru 20 minit webinar ni. Ya Allah, baru start. Tak ada masuk SOP lagi. Tiba-tiba dia kata masalah yang takut nak entry. Memanglah kalau macam ni cikgu kau ajar. Memang kalau kau takut nak entry. Tapi ni alih awak. Bukan betul. Betul tak ada lah. Ni alih awak. Jadi memang tak boleh lah. Okay. So, support dan resistance adalah bread and butter dalam trading. Hukum buy di support dan sell di resistance tidak akan boleh diubah oleh mana-mana sistem. Kau buatlah macam mana pun, kau programmer macam mana pun, kau hacker macam mana sekalipun, dia tak akan boleh ubah. So, dengan mendalami SNR rules, kita boleh mengelakkan diri kita terperangkap dengan muslihat market. Ingat ya, market is always right dan SNR never. So, contohnya kita tengok SNR level. Contohnya, ni dulu support kat atas. Nampak tak tu? Itu kalau korang. Kalau aku biar je, korang pun cakap, tu support cikgu. Cuba kalau aku buat macam ni kan.
Support, resistance. Lepas tu aku borak-borak, lepas tu korang mesti sama-sama bodoh kat Mat. Tak boleh, dia kena atas tu resistance contohnya. Bela ni. Resistance, support. Okay. Nampak? Lepas tu, pecah support, dia kena cari support yang baru. So, support yang lama akan jadi resistance yang baru. Kemudian, dia pecah, dia cari support yang baru. Sampailah dia kata ni support. So, kita kena faham. Dia dah pecah, dia mesti patah balik kat resistance yang baru. Yang baru. Dia dah jumpa support, dia naik, dia cari resistance yang baru. Which is inilah yang dulu ni support dia. Itu konsep dia lah, sebenarnya. Kalau tak, dia akan main macam ni lah. Dia akan main dalam ni, lepas tu dia pilih untuk pecah, nampak tak? Dia pilih untuk pecah. Dia pecah. So, beritahu, dia dah beritahu sell. So, kalau dia datang balik, sell lah. Pecah. Dia pecah terus. Jadi, jangan tanya soalan lagi. Ni konsep dia. Mana? Jangan tanya soalan. Nanti saya akan buka peluang untuk bertanya. Nanti saya buka peluang untuk bertanya. Kalau korang nak tak, chat kena buka. Kalau tak kelakar. Tapi janganlah tanya soalan bodoh. Sebab kita belum masuk lagi. We are going through this e-book together. So, itu sama-sama. Okay. Fokus. Nampak tak? Ini kita tengok dekat daily lah. Ini kalau kita tengok live chat daily. Apa dia isi dekat H4, kita tengok lah. Dia tak akan berubah pun tengok. Kalau korang dapatkan SNR korang yang betul, nampak? Ni semua kotak ni daily punya ni. Daily. Nampak? Dia akan ulang cerita dia. Nampak? Ulang je. Nanti kita akan belajar lah macam mana kita nak faham cerita dia, macam mana datang balik. Faham? Ingat je, SNR tak akan berubah. Walaupun berlainan time frame, cara ceritanya tetap sama. Time frame. Time frame merupakan last missing puzzle yang wajib untuk difahami dan nampak. Dengan menguasai time frame, anda dapat menentukan dan mengatur strategi trading kita dengan lebih efisien dan lebih selamat. Time frame macam inilah. Kita ada monthly, weekly, daily, H4, H1, M30, M15, M5, M1. So, kalau kita tahu monthly ni, nak senang faham benda ni, simple je. Kita kena anggap dia macam keluarga. Kalau kita buat dia macam menu MACD, habis lah. Kau rasa kau nak makan H4, kau makan H4. Kau rasa kau nak jadi sekaput M15, kau buat macam tu perangai kepala. Iya geram aku nak cakap perkataan tu kan. Aku paling benci kalau orang tiba-tiba PM aku dekat Telegram secara random. Time frame apa? Bro, time ni pernah yang paling lawak. Bro, time frame apa best? Best bukannya BESS mana? Ya Allah, aku ingat sampai sekarang lah bro, time frame apa best? Tak dah. Apa aku buat? Aku hantar voice note yang panjang dekat 9 minit. Dulu aku kuat maki guys. Dulu aku kuat sangat. Kalau korang rasa sekarang aku kuat maki, sebenarnya tidak. Tidak langsung. Cuma sekarang ni aku bertambah viral lah, bertambah famous apa semua. Jadi mungkin orang rasa macam dah buat maki. Tapi sebelum, macam kalau nak tahu, sebelum aku famous lagi, dah memang maki habis lah mak. Yang betul-betul dulu yang aku rasa 200-300 orang student pertama aku, hari-hari menghadap kena maki je mak. Hari-hari bukannya assalamualaikum, have a good morning. Aku kata hello, pagi-pagi je aku bangun, aku tengok ada orang hantar mapping. Lepas tu jom entry sama-sama. Pagi-pagi dia hantar mapping dekat dalam grup Fumaji saja tu, dia kata jom entry sama-sama. Aku pula tengok, aduh mak, setup ni tak ngami mak, dah kena maki lah pagi-pagi. Tak sempat bagi ayat-ayat pagi, macam tak sempat aku nak type alhamdulillah hari-hari ada duit, dah kena maki budak tu dulu mak. Siapa? Tapi biasa budak mana Lep yang selalu kau maki tu? So lah. Dulu orang yang selalu maki so lah. Dia paling buat dia nak tunjuk dia paling king kat dalam grup. Dia tunjuk ada setup ni kan. Ni siapa nak try. Siapa nak try lah main macam tu. Siapa nak try. Aku ni betul lah aku nak main try. Benar. Aku pun pernah kena maki juga. Aduh. Lawak. Ada sampai tahap yang kelakar-kelakar. Uish. Dia orang buat satu grup lain. Itu tak lah. Semata-mata nak share setup yang tak menjadi pun mak. Semata-mata nak try nak share setup yang tak jadi pun mak.
Diorang, ni kisah diorang and duduk friend dalam ni. satu grup nak cuba try set up masing-masing sebab kalau diorang share dalam grup yang ada aku nanti kena marah sebab set up diorang tak padu. Tapi diorang sanggup buat satu page. Lepas tu diorang share set up yang bodoh-bodoh je Mak. Aduh, terlawak dekang. Aduh, lawak lah. Iman. Lawak. Lawak lah. Kelakar. So, kena faham. Orang yang korang tengok dekat Instagram ni macam Soul, Arash, One Free, siapa lagi? Apa ni? Legend. Ammar, apa ni? Ni Ustaz dengan Potnik lain. Ustaz dengan Potnik dia dua tu. Dia kroni doang tu. Dia tak bercampur dengan Soul apa semua. Dia tengok geng Soul SL kan. Dia tengok geng Soul, geng Tompel, geng siapa lagi geng Iman SL. Dia akan apa ni geng Potnik dengan Ustaz ni dia akan hantarlah apa ni nasib baik tak ikut dorang. Hantar screenshot tengah profit, nasib baik tak ikut dorang. Nasib baik tak ikut dorang. Anjing. Kena scam tu. Dia berlawan dulu Soul dengan apa ni tim Soul dengan tim Ustaz dengan Potnik dia dua. Penang lawan JB. Anjing lu. So siapa yang kaki layer kan walaupun 0.1 kan dah rasa macam ni je forex. Time tu apa ingat lagi zaman-zaman semua bawa pandai trade macam ni je rupa forex rupanya ayat-ayat diorang ni kan. Aduh. So kita kena treat benda ni macam keluarga kita. Kalau senang monthly dengan weekly ni kita anggap sebagai ayah, daily H4 sebagai mak, H1 ke bawah baby. So kalau saya entry time frame baby. Saya entry dekat time frame baby, saya tunggu breakout, mak punya breakout, saya akan pakai follow direction ayah. Faham So, kalau boleh, kalau kita nak faham lagi senang, korang kalau nak berjaya dalam trading, janganlah follow apa kata anak-anak ni. Sebab apa? Kalau aku tak pernah tak dengar cakap bapak aku. Masa aku kecil, aku tak pernah tak dengar cakap bapak aku. Sebab kalau aku tak dengar cakap dia, aku kena sepak. So, sama juga macam time frame. Kalau kita tak dengar cakap bapak, kita kena sepak MC, SL, stop out ke apa. Kalau kita tak ada jaga risah. So, mak pula, of course lah, mesti ada dengar cakap mak. Mak aku lagi garang dengan bapak aku masa aku muda-muda. So, kita nak tahu sekarang ni, kalau kena antara bapak dengan ayah, bapak dengan mak, siapa yang kita kena dengar? Biasanya of course lah mak dengar cakap ayah. Tapi at the same time kadang-kadang benda ni sama. Kadang-kadang, bukan selalu, jarang-jarang dia akan selari. Bila selari ni memang betul-betul power lah, padu lah. Kalau kita salah, kena tarik lah. Antara contohnya saya beritahu, antara losses saya adalah kerana losses saya sebab simple je. Kalau saya loss, usually because saya akan gagal dekat bahagian ni. Bahagian kalau monthly tarik, sebab saya trade pakai weekly. Tapi kalau monthly tarik, saya kena lah. Macam goal juga. Monthly tarik, monthly dah accurate bawah tu dah. Tapi saya ego, tetap kata, tapi nak macam mana? Saya puas hati, biarlah salah pun apa. Saya puas hati yang saya, setiap percubaan saya masuk. So, kegagalan biasa trader yang terakhir mesti dekat time frame. Macam saya, kegagalan saya biasanya mesti kat laman terjadi. Jarang lah akan berlaku. Tapi bila berlaku, saya akan tahu lah, Alif dah kata dah monthly. Dalam sebuah institusi kekeluargaan, sudah pasti anak dengan cakap kedua ibu bapanya. Dan seorang isteri harus taat pada suaminya. Namun segangster mana ayah tetap akan mengalah pada ibu. Main tak dali atas pengalaman saya. Kalau ayah saja menang, ayah aku dulu kalau dia selalu dia je menang, aku tahu lah dia akan tidur depan TV lah. Lepas tu masa aku kecil-kecil tu aku tanya, ayah kenapa tidur depan TV? Ayah aku cakap dia nak tengok badminton. Tiap malam tengok badminton, kepala otak dia lah, tiap malam tengok badminton. Jika anda dengan cara ini, anda dapat melihat pada keseluruhannya, ignore the small noises that will disturb the big waves you are making. Just focus on the bigger time frame. Ini hakikat tu lah. Bapak kita selalu bagi alasan masa kita kecil-kecil kan. Bapak kita selalu bagi alasan masa kecil. Kenapa ayah tidur kat luar? Ayah tengok TV ke kepala otak. Jangan percaya cakap bapak kau. Bapak kau dengan mak kau tengah bergaduh, kau tahu tak? Tapi diorang tak nak bagi tahu anak dia.
Gila, siapa nak tidur depan TV sial. Gaduh lah. Bila kita dah besar baru kita faham lah. Oh, bapak dengan mak aku tengah gaduh punya masa duduk. Tapi masa kita kecil kita tak faham. Yang sebenarnya bukan bapak kita tengah tengok TV. Bapak kita tengah gaduh dengan mak kita. Ayah tengok bola. Tiap hari tengok bola. Dia tengah gaduh. Time frame ni dia jangan cerita lah. Macam mana pun kita kena respect. Mana pun kita kena respect lah. Walaupun monthly resistance, monthly support, kita kena respect. Weekly dulu, waktu kita respect cerita daily. Tapi hakikatnya destinasi dia sama je. Dia nak pergi kat monthly. Pok ni cakap monthly. Ada dengung sikit. So, kita dah habis lah. Kita punya basic lah. So far yang baru budak-budak noob ni, budak-budak noob tadi, okay lah, itu je, takat je. Kalau kau nak tahu pasal basic korek, itu je. Tak payah lebih. Sebab kita nak tahu mana nak buy, mana nak sell dia. Kau belajar tentang itu ini, tak guna lah Mama. Ya, kau nak tahu nak buy macam mana, nak sell macam mana. Dapat duit. Dapat buy, dapat sell, dapat duit. Okay, thank you. A great starting. Lima minit. Ni baru tak main sejam lagi. Okay, Sejam lagi tu. All the newbies faham? Faham tak payah tahu lebih-lebih. Okay, kita nak tahu mana nak buy, mana nak sell je. Penuh lah Zoom kita hari ni guys, 3K. Walaupun aku tak post kat muak betul, penuh maksudnya viral juga ah. Link ni, faham? Aku tak post kat muak betul pun link ni, tapi dapat juga 3K ni makna. Kau lah, kau cakap macam mana buruk macam mana pun pasal aku tu penuh, penuh betul tak? Tak payah ads ni. Tak payah, aku tak post kat muak betul tu. Ya Allah. Ya Allah. KTP. Aduh ya. Tak baik. Ya Allah. Tak dekah. Aduh ya Allah. Aduh. Geng SRK tunggu itu cikgu. Sebelum anda mula berangan dan tertegun dengan accuracy strategi ini, wajiblah dan perlu untuk kamu menghafal big movement. So ni big movement market structure. Ada banyak orang, lain market structure-nya. Tapi bagi saya yang ajar saya benda ni Semat. Dulu market structure dulu korang dah faham. Saya jujur, saya adalah seorang trader yang sentiasa saya cakap honest, I'm honest sama. Saya bukannya cerita teknik-teknik saya sendiri pun. Saya hanya cuma ambil apa yang cikgu saya ajar. Lepas tu saya make it better sama. Saya make it better, simple je. Saya make it better. Macam apa yang Paul ajar, saya make it better lah. Make it better. Saya nampak mana flaw dia, mana tu saya tengok Semat ada flaw, saya make it better in my own way. If you can change even 1% of what you learn from me, it's yours lah. It's yours. Okay. So, ini saya belajar dulu market structure saya lain kelakar. Market structure saya ajar. Yang saya nampak lah. Sebab ini apa yang saya nampak kat market. Tapi ini apa yang saya nampak market, tapi bila saya belajar dengan Seman, dia open eye saya yang lagi dalam. Dulu saya punya macam ni. Macam mana? Macam ni, dulu saya punya. Dulu saya punya macam ni. Dulu saya punya saya ingat lagi macam ni kot. I think. Sekejap. Macam mana? Tengok, ada dekat IG ada ni. Dekat Ilmu Free. Betul tu. Macam ni. So buruk lah. Tapi dulu saya betul-betul favorite setup saya simple je. Saya akan fokus structure macam ni. Saya akan fokus sell je. Dulu otak saya sell saja. Dulu saya buat first duit saya banyak-banyak pun saya sell. Otak saya sell. Lepas tu bila saya belajar dengan Seman, saya mempelajari ni lah. Bila saya belajar benda ni, ini masa tu saya kata, ya Allah, benda ni yang punya missing dekat saya. So dan cuma
apa yang saya nampak, saya suka fokus ni lah. Saya suka fokus only dekat sini, sini dengan sini. 3 tu je Mamat. Walaupun big movement dia, nampak walaupun big movement, yang ni big movement, nampak? Big movement. Saya hanya fokus pada 3 kawasan saja. Cukup lah boleh buat duit. Faham So, thank you Seman. Without you tak ada Alif yang sekarang. Betul. Saya dulu pernah bergaduh lagi dengan Seman. Dia pernah cakap, saya cakap time tu, masa saya mula expose cara saya profit dia cakap ini macam saya, this is like mine apa semua, dia tak halalkan apa semua. Lepas tu saya cakap simple je dekat Seman. Saya cakap bro, if I can change, dia kata 90% of it is like mine. Lepas tu dia cakap bro, saya cakap dekat dia, if I can change even 1%, it's no longer yours. Because why? I'm not using it 100% because I cakap simple lah time tu. Even saya hantar lagi video saya cakap dengan dia bro, saya cakap you can use what you just learn or what you just saw. Saya bagi hantar video dekat IG, you can learn and use what you just saw and then you thank me later. Walaupun dia I said you can thank me later. Faham tak? Dia tak thank me later lah. Faham tak? Dia tak thank me later. Tapi masa dia minta tolong, masa saya dia minta tolong, dia message saya, Alif, boleh tak kalau Alif tolong promote saya punya channel, saya punya charity saya, it will mean a lot to me. Saya, walaupun macam mana dia berkata saya ni tak berkat lah apa yang saya belajar daripada dia apa semua, saya respect dia sebagai seorang guru. Saya respect dia, cikgu nanti boleh tunjuk confirmation, babi sabarlah bodoh, nanti aku ajarlah kau. Kau tak, aku tahulah macam nak ajar orang Mak. So saya rasa dia terharu lah bila dia minta tolong saya. So maksudnya dia acknowledge saya lah. Dia acknowledge. Lepas tu saya ucap, saya tak pernah lupa guru saya. Saya tak pernah lupakan guru saya macam mana pun. Sikit atau banyak, guru-guru saya macam Saint Brian, macam Paul X, macam Seman, saya tak pernah lupakan diorang. Saya sentiasa, kalau ada masa untuk saya, sebab saya dapat views macam ni, ada masa saya promote diorang, saya bagi diorang acknowledgement. Faham tak? Okay. Okay, so kita tengok. Alamak. Big movement big movement. Okay, big movement. Okay, so kita fokus pada 3 je. Ini kegemaran saya lah. Selesai saja anda melukis semula bentuk ini dan menampalnya di atas siling bilik supaya dijadikan pegangan atau akidah trading anda, marilah kita meneliti standard operating procedure trading mat betul. Weekly line chart nombor 1, big movement. Okay, ni sebenarnya SOP breakout beduk. SOP breakout beduk. So sebelum kita pergi ke arah ni, kita belajar reversal dulu. Kita belajar reversal dahulu. So dalam ebook tak ada reversal sebab reversal ni topik lama saya, which is chapter-chapter yang terawal. Lepas tu chapter-chapter yang webinar seterusnya dah lebih daripada RSS, SR, SRR semua. So ni chapter yang pertama dulu, wujudnya trade line alif, kita trade reversal. Okay. So reversal simple je. Nak trade reversal simple. Kita anggap macam ni. Okay. Contohnya ni resistance. Okay. R. So contohnya ni resistance, reversal ada 4 jenis setup. Weekly, H4, H4 and 15. Ni my favorite, tapi setahun 2 kali je kot ada. Lepas tu weekly, daily H1, ni baru terjadi kat GU semua. Lepas tu kita ada daily H1. Lepas tu kita ada daily H4 and 15. Apa ni komen-komen ni?
Jangan gaduh, jangan gaduh. Dah. Aku berhenti tak belajar. Aku end. Kalau aku nak end pun aku boleh nak end ni sebab nanti apa ni, sebab bukannya korang bayar pun nak masuk webinar ni. So kalau korang nak cakap yang aku scam korang ke apa, tak boleh lah sebab aku tak ambil duit. So kalau aku end live ni pun, aku end Zoom aku ni pun, aku tak ada masalah pun sebab aku tak ambil duit korang pun. So macam mana? Aku dah silent, aku boleh tutup benda ni. Aku tak peduli kot. So stop. Kita respect each other dah punya. Kenapa? Ya, semua dalam ni insya-Allah saya tahu orang-orang yang betul-betul ikhlas nak dengar Hamas. Dia tak ada nak menghina-hina saya, tak ada nak gaduh-gaduh dengan saya pun semua. Faham tak? So sebab tu saya tak share link saya kat public, sebab saya tahu yang siapa boleh join je dalam ni adalah orang yang betul-betul bersungguh-sungguh nak dengar Alif Awang mengajar untuk kali terakhir. Okay, boleh ya? Dah. Okay, korang berhenti. Tak, aku tak nak off comment. I don't want to turn on the comments. Okay. Minta silent sebab I ni kadang-kadang akan ada soalan yang macam aku akan layan. Tapi kalau sama, tapi jangan tu. Okay? Soalan yang haram untuk korang tanya adalah, cikgu ajar pasal confirmation. Kalau korang nak cuba suruh aku, kalau soalan korang tu berunsurkan macam Order. Macam order. Kalau soalan korang macam order, aku tak layan. Tapi kalau soalan korang macam bertanya, aku layan lah, Mama. Tapi kalau korang order, cakap kau boleh pergi mampus, Mama. Aku tahu macam mengajar, Mama. Jangan order. Okay? Jangan order. Nak tanya boleh tanya. Tapi jangan jangan order. Jangan order, ni bukan McD. Okay. Ingat ni aneh ke? Okay lah. Dah fokus. Okay. So as universal, dia kan ada kelakar-kelakar ni sebab kita nak drag benda ni panjang masa lagi. This is my last one. Ni tak ada borak-borak dah. So ada 4 jenis setup. Ada weekly H4 H4 15, weekly daily H1, daily H1, daily H4 15. Okey, untuk contoh yang senang, kita akan pergi pada ni lah. Okay, resistance, contoh resistance. Okay, ni contohnya setup contoh ni setup daily H4 M15. Okay. Contohnya dah masuk dalam resistance ni, okay, line chart price masuk. Cing. Masuk. Dia bertukar arah. Faham Dia bertukar arah. Macam mana nak mark datang ni apa semua, nanti aku ajar. Jangan tanya dulu. So bila dia dah masuk resistance, siapa tanya? Halo bos. Siapa? Oh, Acai. Bagi masuk guys. Itu kat gangster tu my brother. Bagi. Tengok. Acai kan? Nah, pakai singlet eh. Okay. Alright. Mana sini ya, ni Acai bukannya lokal, bukannya orang Indon. Aduh, bukan Indon. Bukan Indon. Okay. Sorry, Acai datang rumah. Ini namanya persahabatan. Walaupun saya suka menganjang Acai, high dia, kita tetap berkawan, Mama. Persahabatan tu nombor 1, Mama. Kita tetap kawan. So, resistance. Contohnya price dah masuk resistance dan dia masuk ke resistance, dia bertukar arah. Okay, kebiasaannya bila dia bertukar arah ni, candlestick-nya dia akan macam ni, Mama. Biasanya candlestick yang bertukar arah ni macam ni lah. Dia akan jadi, dia naik, candle naik. Lepas tu akan jadi candle turun. Ni bukan engulf ya, Mama. Dia hanya bertukar arah, Mama. Saya tak pakai term engulf, saya pakai
bertukar arah kat line chart. Lepas tu nanti kita akan mark. Okay. Bila dia ada pertukaran arah ni, contohnya kat line chart ni, let's say dia bertukar arah, kita akan ambil penukaran arah ni, kita akan buat satu kotak dan kita akan buat garisan kita akan buat garisan tengah ni. So, bila kita kena faham, okay, zone ni adalah zone. Zone ni adalah confirmation, ni adalah entry. Faham tak? Ni adalah entry point. So, zone adalah zone daily, confirmation H4, entry KM15. Okay, apa akan jadi bila KM15? Dia akan jadi sini. Okay, apa akan jadi KM15? Dia akan jadi sini lah. Faham tak? So, kita akan probably akan ada satu entry, dia akan ada dua tempat entry. Faham Alamak. Buruk. Sorry. Boleh lah. Faham tak? Dia akan di sini. So, sekarang ni, bila kita tahu kita ada macam ni, kita akan ada nampak satu benda. Kita akan ada tempat untuk entry, tempat untuk entry dan tempat untuk entry. Okay. So sekarang ni, problemnya sekarang ni, dulu, masa saya belajar dengan Sukman, apa yang saya nampak adalah, takkan boleh dapatnya, dia ajar, dia kata, okay, korang boleh entry je dekat mana-mana ni, Mama. Dia tak ajar, dia kata korang boleh entry point korang sebesar macam ni, korang boleh entry je dalam ni. Kadang-kadang, zone ni besar ni kadang-kadang 40 pip. Kadang-kadang kalau rezeki, zone dia 20 pip. Kalau rezeki, waktu kalau datang whatnotnya, kadang-kadang zone ni 50 pip. So, dia susah sangat nak accurate, Mama. Tapi bila jadi, Mama, winning rate dia sangat susah. So, apa yang saya perasan, market selalu buat sini. Dia datang sini, kadang-kadang terus jatuh. Lepas tu ada waktu, dia datang sini, jatuh, naik balik, jatuh balik. Lepas tu ada datang perangai setan dia, naik habis. Dia datang kadang-kadang, dia naik habis. Jadi apa yang saya perasan, saya selesaikan masalah ni. Macam mana saya boleh selesaikan masalah ni? Saya simple je. Saya akan pakai miss dip garisan tengah tu tak penting pun. Garisan tengah tu tak penting pun. Jangan tu. Miss deep dan juga accurate. Dulu saya viral first because apa tau? Saya cakap, saya live trade GBP JP1. Kau whatnot punya gila babi lah dia. Fly 1,500 pip sampai sekarang, sampai hari tu, sampai raya itu 1,500 pip. Tapi saya entry-nya bulan 10, Mak. Bulan 10 ke bulan 11, saya entry depan satu Malaysia tengok. Saya cakap satu benda je. Are you accurate or not? Are you accurate or not? Are you accurate? Sekarang captain kita ada auto accurate. Atas lagi. Accurate. So, miss the accurate. Miss the accurate ni, dia akan selesaikan segala-galanya yang dekat sini. So, dan satu lagi, kalau boleh, kita fokus direction lah. Kalau direction kita salah pun pakai miss the accurate, tak guna lah. So, ingat zone, zone, confirmation, entry. Kalau macam weekly, daily H1 tu zone, confirmation, entry lah. Okay. So, untuk SOP reversal, dia akan jadi sini. SOP dia. Nombor 1, identify big movement. Using line chart. Okay, lepas tu 2, wait for price. 3, wait for price. Confirmation. 4, entry. Entry kita ada 3 step. Kita akan ada zone,
Cucuk. Miss Dick accurate entry. Faham? Allah bahasanya janganlah. Sabar. Korang jangan tanya dulu. Sebab nanti kita pergi cat. Belum pergi cat babi, belum pergi cat lagi mama. Belum pergi cat lagi babi. Mama belum pergi cat mama. Janganlah tanya confirmation tu macam mana belum tengok kan kita daripada tadi kita tak tengok candlestick lagi daripada tadi mama. Memanglah tak tahu mama. Daripada tadi kita belajar sejam lebih kita tak tengok chart lagi mama. Daripada tadi tak buka lagi USD cat ke apa ke. Macam mana Belajar memanglah teori korang lo. takkan tahu. Nanti bila korang dah nampak chart mama, buka MT4 belum lagi mama. Belum buka MT4 lagi. Mama, lainlah kalau ada buka MT4. Mama, bagilah satu. Kan aku cakap kelas ni habis pukul 2 babi. Ni pukul 10 malam. Pukul 10. Pukul 10. Belajar teori lo. Belajar teori dulu. Mama, relax. Belum buka MT4 lagi mama. Sabar. Okay. Semua game tak sabar. Tak apa, biasalah. Kita masa kita banyak guys. Jadi kalau adik kita macam biasa, kita semua kenal cara webinar kita. Kalau ada orang bodoh, kita bodohkan je. Kita bodohkan je, jangan risau. Nanti bila saya kata dah bodohkan dia, kita diam. Bodohkan dia dulu. Dia. Tak salah tau, tak ada. Saya rasa tak dosa pun kita salahkan, kita bodohkan orang bodoh. Sebab Tuhan tahu dia bodoh. Jadi kita bodohkan dia, hasilnya kita tak dosa pun. Sebab itu kalau saya maki orang ataupun saya marah orang, saya bodohkan orang, saya tahu saya tak salah. Sebab apa? Orang tu memang bodoh. Takkan Tuhan kata saya dosa pula. Dia memang bodoh. Okay, stop. Dah. Okay. Seorang boleh kontrol 3,000 orang tadi Pak. Tak ada. Legend in action. Okay. Nombor 1, identify big movement. Nombor 2, wait for price. Nombor 3, confirmation. Nombor 4, entry. Entry ada 3 step dulu. Kena ada zone, cucuk-cucuk, MDA. Mesti ikut urutan. Kalau korang buat cucuk-cucuk dulu, bahawa korang akan salah kat sini, korang akan salah kat sini. Tapi kalau korang cari zone dulu, baru cucuk, baru MDA, betul. So 1, 2, 3, dulu saya promote ataupun cara benda ni saya mengajar 1, 2, 3 full margin. 1, 2, 3 full margin. Kena ingat step ni. 1, 2, 3 full margin. Okay, dah. Aiman, Ashwab, Kushairi. MDA tu macam mana? Belum belajar lagi. Sabar. Dah. Amir the good guy. Dah. Sudah. Okay, ni mampu orang. Dah. Aku tutup komen. Aku tutup. Abah. Dah. Jangan marah siapa. Stop. Tak boleh, nanti kalau aku tutup komen, nanti aku tak boleh gelak. Apa kau lah. Korang yang paksa aku buat benda ni. Korang yang paksa Macam mana nak buat benda ni okay. Okay.
Adan muka korang. Now, let me talk. Tak boleh komen ke tu? Now let me talk. Okay. Mana korang ni semua bodoh pekak warnat. Bodoh pekak warnat. Tak bagi masa dan ruang untuk aku explain satu persatu dulu. Okay, aku ambil satu nikmat korang, which is nikmat untuk komen. Dah kena tarik. Tuhan dah izinkan aku tarik nikmat korang daripada komen dekat sini. So, okay. Dia mesti ikut urutan. 1, 2 dan 3. Ada zone, ada cucuk-cucuk, ada MDA, go for it. Whack it. Whack saja. So, korang mesti tertanya-tanya apakah itu cucuk-cucuk dan apakah itu misdeed accurate. Okay, cucuk-cucuk nanti kita pergi pada chat, kita akan nampak. Kita akan nampak macam mana itu cucuk-cucuk. Kalau misdeed accurate, kita bincang sekali lagi lah. Tadi macam tadi saya nampak ada orang cakap pasal goal sell, goal masih sell ke bodoh nak pekak apa tadi. Simple je, saya nak cakap saya dah memang cakap simple je. Biarlah orang ingat saya kerana satu kesalahan yang saya buat ataupun, tapi memang orang takkan ingat pun benda-benda yang hebat saya buat. Tapi biar je. Saya memang nak orang kenal saya buat kali terakhir sebagai orang yang salah. Cukup lah. I've been right for 365 days. So, kita tengok. Okay, MDA, misdeed accurate. Misdeed accurate simple je. Contohnya sini. Breakout. Okay. Misdeed accurate macam ni lah. Breakout. Sepatutnya dia kena retest asal ni. Support break. Retest dekat resistance. So, apa yang market buat selalunya, dia akan naik. Pom, dia turun lagi. Lepas tu dia tiba naik balik. Lepas tu bila sampai sini, korang nak sell. Sekali, dia dah sell, dia naik balik. Lepas tu korang sell lagi. Dia turun, dia naik balik. Sell lagi. Dia terus tembus. Sampai sini, dia turun. Korang kata, okay, aku buy lah sebab dia naik tinggi. Sekali jatuh. So, inilah misdeed accurate. Ini dipanggil miss. Yang ini dipanggil, yang tepi-tepi ni, deep. Deep, sini adalah accurate. Kita nak entry ke accurate saja, Mama. Sebab bila kita dapat entry accurate, kita tahu kat mana accurate ni ataupun kita tahu, kita dah dapat identify mana tempat buy dan mana tempat sell kita yang sepatutnya. Saya akan bagi tahu orang, saya akan tunjuk orang macam mana korang nak full margin dalam macam-macam cara. Ada macam-macam cara kita nak layer sampai perhabis. Ada macam-macam cara. Kita boleh pakai kotak kehidupan, kita boleh pakai RSS, kita boleh pakai SRR, kita boleh pakai kotak hitam, semua boleh kita pakai. So, boleh tengok dah ada misdeed accurate. So, apa kita nak pergi? Okay, kita pergi pada chart. Okay. Untuk reversal, okay, contoh kita pergi kat USD CAD ni. Contoh, kita pergi USD CAD. Okay, kita delete dulu lah. Delete all. Okay, kita pergi USD CAD, kita tengok. Okay. First contohnya, okay, kita buka weekly dulu. Kita tanda, okay, kita first nak tanda SNR, kita kena tanda SNR yang valid. So maksudnya, kalau kita nak tanda support, kita kena make sure ada second movement baru kita tanda. So kalau kita nak tanda resistance, kena ada second movement baru kita bertanda. So kalau sini, ada second movement, kita boleh tanda ni sebagai resistance. Sama je. So kalau tak ada, dia jangan tanda lah. So masa sini, kita tengok, okay, kita tengok dulu, kita baca kejatuhan dia. Kita tengok kenapa dia boleh jatuh. Okay, kita tanda. Okay, dia jatuh sebab ada resistance. Second movement. Sini ada resistance yang valid. So kita mark dulu. Kita mark dulu yang weekly ni. Okay. Lepas tu mana support dia? Support weekly. Okay. Support weekly kita kena pakailah yang valid juga. So kita tengok dulu sini. Kita ambil sini sebagai support yang valid. Nampak? Hit saja. Okay. So sekarang kita ada dalam support dan resistance weekly. Okay. Kita pergi pada daily, kita tengok. Okay. Dekat
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Sekejap Okey, aku kena exit dulu. Hidupkan je. Hidupkan iPad je. Itu biasa terjadi lah. Saya ya. Hello. Got it. Recording in progress. Okay, korang dengar tak? Hello? Okay, wait. Dengar. Okay. Only the host can share this. Okay. Yes. I'm the host now. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, here we are back again. Okay. So bila korang tengok ni, alamak, hilang lah tadi. Okay. Allah. Okay, ni weekly. Kita tahu kita sekarang berada dalam kawasan weekly. Okay. Apa yang kita fokus masa kita contohnya minggu ni buka dekat okay, sorry. First kita tahu. Contoh kita tengok hari 4, 5, Isnin kat sini. Isnin kat sini. Oh, alamak. Tak boleh lukis pula. Betul. Cari boleh pula. Okay, boleh. Okay. Dia tahu Isnin dekat sini. Isnin dekat sini. Misal kata kalau korang terlepas, korang kena, kalau korang nak trade reversal, korang kena trade kat support dan resistance saja. So, saya tengok. Okay. Kita nak fokus big movement kan. Okay. Kita fokus ni dan juga ni. Betul. So, apa yang kau nampak masa tengah turun. Korang kena bayang semua ni tak ada. Semua ni tak ada. Korang bayang masa tengah naik, masa tengah turun. Apa yang ada kat sini? Kita ada satu big move. Kita ada big movement. So kita mark benda tu, kita mark. Tapi ni saya tak daily H4 ni. Okay. So ni adalah setup daily. Okay, apa? Ada daily zone. Lepas tu kita tengok H4 ada tak confirmation. Nampak ni. Dia masuk zone daily. Dia bertukar arah. Dia bertukar arah tak? Dia bertukar arah. Okay. Bila dia bertukar arah. Nampak? Dia bertukar arah dengan value.
satu pertukaran yang valid. Dia ada second movement. So sini kita boleh tanda. Kalau saya kita tanda. Kita tanda lah. Ni simple reversal. So kita letak. Okay, kau nak tahu nak tanda mana kan? Okay, simple je buat. Kau buat macam ni je. Kan dia tengah naik kan. Okay, dia turun. Okay, kau orang tanda sebesar sampai yang cukup dah habis naik tu. Cukup tanda tu ke situ. Letak je dulu. Bila kau buka candlestick. Okay, korang ambil lah tempat yang mula dia naik. Oh, mak. Kau dia mula naik kat mana? Dia mula situ. Sampai situ, betul. Faham? So, dia tukar kat situ. So, korang letak dan korang letak resistance tengah. Korang pergi pada, okay, sebab ni daily. Set apa? Set up daily H4 M15. So, dah ada daily. Dah ada H4. Kita kena pergi M15 untuk entry. Lama saya tak ajar style ni. Style ni paling senang lah bagi aku. Kita tengok. Price mula keluar. Kat sini lah. Betul. So, kita tengok. First, kita kena ada zone. Kalau kita tahu price dah keluar kat sini, kita tak boleh lah ambil entry point kita kat sini. Bodoh. Kita kena entry kat support kat ni. Support kat bawah. So, nombor satu kita nak entry, kita kena ada satu zone. Dua, shoot. Tiga, kita kena ada MDA. So, nombor satu sini lah. Kita kena tanda dulu. Korang kena tahu mana nak entry. Kena confident dengan entry. Okay. Mungkin kalau korang sini, okay. Biasa kebiasaan soalan-soalan bodoh yang aku dapat sepanjang aku mengajar. Cikgu nak tanda kat mana? Cucuk-cucuk apa semua? Okay, simple je. Kau nampak kotak ni kan? Kotak ni, kau nampak? Okay. Kau fokus kat kotak ni je lah yang kau pergi fokus kat atas ni. Kenapa bodoh, Mama? Kenapa kau nak kena fokus? Benda tu kenapa kau nak kena fokus kat sini? Kita dah buat kotak ni, kita fokus lah kat kotak situ, Mama. So, kalau aku akan letak so aku buka candlestick. Aku akan letak daripada body dia sampai ke shadow dia. Kalau besar lah. So, apa yang terjadi? Bila kita dah ada zone ni, kita nak tahu macam mana kita nak confirmkan yang dia dah. Aku rasa aku ambil confirmation yang dia salah. Zone dia. Kita kena beri hijau ni. Betul. Sorry. Tak. Kalau kita ambil candle merah tu, tak ada masalah. Ni candle merah tu Kita kena ambil letak betul-betul. Sini tak kira dia mula naik lagi. Sebab kita kena tengok kat line chart tu. Always use your line chart. Okay. So bila kita dekat line chart, kita tengok line dia naik kat sini. So pastikan kotak orang tu first letak kat sini dahulu. Bila kita tukar kat candlestick, baru kita betulkan. Okay, kita betulkan kat candlestick. Letak, kalau kita belajar, kita letak 3 candle. Sebab tu kalau tadi masa kita ambil candle merah tu, aku ambil sampai sini. Masa tadi kita tanda sana, aku tanda sini yang 3. Dia mesti kena 3 candle. 1, 2, 3. So dah ada benda tu, letaklah garisan tengah kawan. Patut aku nampak macam pelik ke. Lama tak terreversal. Okay, kita pergi F15. Okay, kita pergi F15. Oh, betul sikit. Dulu aku suka bagi signal pakai reversal lah. So, okay. Baru nampak betul. Patut aku pelik. Sorry guys, lama tak ajar reversal. Price keluar kat sini betul. Price keluar kat sini, korang kena cari zone kat bawah. 1, zone. 2, cucuk-cucuk. Tadi tak nampak cucuk-cucuk. 3, MDA. Okay. Ni akan dapat dengan jelas. Okay. Simple je. So, first nak tahu entry. Kalau dia dah keluar kat sini, kau kena entry support. Support bentuk macam ni. Support bentuk macam ni. So, yang terdekat dengan sini, support. Kau mark lah kawasan ni kan. Kau mark kawasan tu, cucuk-cucuk. Okay. First kita mark tempat je target entry. Okay. Tempat nak target entry. Letak je dulu. Ambil daripada yang tadi line chart tu, kalau kita tengok, dia keluar kat sini. So, kita ambil yang prosik tadi, dia akan lukis sini kan. Okay, kita ambil sini, lepas tu kita ambil sini. So, bila korang dah ada tu, sebelum benda ni jadi, okay, sebelum semua ni terjadi datang balik, okay, apa yang buat confident, simple je.
dah ada zone, korang target senior entry. Okay, korang tahu senior entry, simple je. Satu je, cucuk-cucuk. Apa benda tu? Kau perhatikan dalam kotak ni, apa benda yang atas daripada tempat entry korang. Kalau korang nak buy, dia kena say atas je lah. Kalau korang nak sell, cucuk-cucuk tu berada di bawah tempat entry korang. So, apa yang confident dia? Simple je. Cucuk-cucuk, cucuk-cucuk, cucuk-cucuk. Okay, cucuk-cucuk ni simple je. Kalau korang nak buang boleh. Kalau aku buang. Aku akan buang pakai kotak warna hitam. Kenapa buang pakai kotak warna hitam? Sebab kalau korang entry juga kat tempat warna hitam tu, aku tak tahu, speechless nak cakap. So, simple je. Daripada atas tu, sebesar-besar cucuk-cucuk tu, kita akan buat kotak warna hitam. Kenapa kotak warna hitam? Maksudnya jangan entry. Jangan entry. Maksudnya, bila kita tengok, sekali lagi, dia akan jadi breakout, miss, accurate. Faham? So, pakai kotak-kotak itu, dia mengelakkan korang untuk entry. Nampak tak? Apa terjadi? Dia akan tembus. Sebab apa? Sini adalah kawasan larangan. Haram. Dia macam kena kahwin lah. Awal-awal duduk kita kawan, kalau kita main, haram lah. Itulah. Tapi kalau kita dah kahwin, yang haram akan jadi halal. Sebab apa? Sebab bila dia dah kahwin sama bawah, dia datang kat kotak warna hitam, korang full margin sah. Ja. Pak, korang full margin sah. Ja. Saja. Awal-awal dia haram. Lepas dia accurate, dengar ni. Accurate first. Are you accurate or not? Sebab bila korang accurate, korang akan pasti tahu macam mana nak layer. So, simple je. Accurate. Boom. Accurate. Kotak hitam ni auto jadi halal. Akan jadi, macam mana sekarang? Dia jadi macam, dulu, kita kena cakap kotak hitam ni, I cannot fuck with you. Dan bila dia dah touch, dia dah masuk accurate, bila dia masuk balik tempat yang haram, dia akan jadi fuckable. Mula unfuckable, now fuckable. Simple. So, kita boleh pakai kotak kehidupan boleh. Ini kotak kehidupan. Kotak-kotak hitam ni kotak kehidupan. Maksudnya tempat breakout, jangan entry. Dia break balik kotak breakout, lepas dia dah sampai tempat naik, dia dah break kotak breakout, kita entry saja. Sap. So, ni setup ni minggu ni saya bagi. 100 speed, easy saja. Untuk layer, kalau korang nak layer, korang boleh pakai. Aku ajar lagi. Jangan risau, jangan risau. Saya ada macam-macam. So korang tengok, dah essay lah. Korang nak full margin lagi kan. Let's say, nak full margin. Dekat sini kan. Okay. Kalau korang tak nak pakai kotak hitam tu kan, korang nak dekat sini, korang nak bantai habis kan, korang nak tak nak bantai kat sini, korang nak bantai kat sini, boleh. Korang pakailah SRR ataupun RSS. RSS ni, SRR ataupun RSS, simple. Kena pakai dalam accurate. Dalam zone accurate saja. Faham tak? Dia tak boleh pakai kat luar. Dia kena pakai dalam zone accurate saja. Dia tak boleh macam dekat sini, tak boleh. Dia kena dalam ni. Dalam yang tempat entry zone. Dia tak boleh keluar daripada benda tu. Faham? So kita tengok SRR macam ni lah. Okay. Dia naik, turun. Okay. Kalau dia boleh break 3, dia akan datang balik kat 2, dia fly. Kalau dia tak boleh tu, kalau dia tak boleh break 3, dia akan balik kat 1, dia akan fly. So sini SRR dalam nak ajar orang bodoh simple je. 1, 2, 3. Pecah 3 masuk 2. Tak pecah 3 masuk 1. Simple je. So dekat sini kita tengok. Ni korang kena tunggu line chart siap lah. So, tengok ni pun sudah. S, R, R. 1, 2, 3. Dia bukan pasal support, dia bukan pasal resistance, dia simple je. Dia line chart yang terdekat. Contohnya macam ni. Contohnya macam sini lah. Katakanlah macam sini. Nampak? 1, 2, 3, nampak? Dia turun, tak pecah 3, dia datang balik kat 1, Mama. Dia pasal yang terdekat. Line chart yang terdekat dia nak turun. So, sama tak? Dia pasal line chart yang terdekat turun. So, kalau korang nak entry, korang buat macam ni lah.
hitam Ni dulu sebenarnya orang ramai juga sebenarnya suka. Aku paling suka, antara yang paling saya suka saya paling suka pakai kotak kehidupan. Ini my personal favourite lah. Kalau captain dia panggil benda tu kuda. Captain dia panggil kuda. Dia panggil kuda. Saya panggil kotak kehidupan. Nampak tak? Ting. Korang pun margin lah. Korang boleh margin. Bila ada benda ni korang boleh just entry je memang. Takkan MC lah, takkan SL. Bila dia dah siap benda tu, dia takkan SL. Lepas tu korang boleh re-entry dekat kotak hitam. So itu satu contoh setup reversal buy. Okay, kita cuba cari satu setup reversal sell yang saya rasa ada dekat UAVD. Tak ada. Yang sell lah minggu ni. Bukan goal lah. Yang sell bukan goal. Apa lah? Apa sell lah minggu ni? GA apa pun sell. GA Mantap. Okay. Ni antara yang favourite kat ni, setup reversal sell. Saya punya ya Allah, saya ada dua je setup yang saya suka. Saya suka reversal sell, breakout buy. Reversal sell, breakout buy. So, kita tengok. First kita buka weekly dulu, kita tengok dulu, jangan cerita dulu. Weekly, kita buka, okay, kita tengok. Okay. Last week dia dah jatuh lah, tak? Last week dia dah jatuh, dia dah naik. Okay. Kita kena tanya diri kita, okay, sekarang ni dia jatuh sebab apa kan? Dia jatuh sebab apa? Kita pergilah. Kalau kat weekly tu kita tak nampak, kita buka lah monthly kan. Tengok. Tengah test area ni lah. Ni sebenarnya breakout. Breakout bedok. Orang kena breakout price 4 monthly ni. Tapi untuk orang mudah faham, okay, kita ambil pasal current price ni, kita tengok kat daily. Okay. Korang tengok, okay, line chart. Minggu ni buka kat mana? Minggu ni buka kat atas ya Syah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Buka kat atas. Okay. Memandangkan let's say kalau korang 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Isnin sini. So, let's say kalau korang nak entry kan, bila dia turun apa semua kan, korang nak tahu dia boleh entry kat sini, ada reversal daily H415. Tengok. Simple je. Kenapa? Sebab korang kena tengok ni. Okay. Dia tengah turun. Kenapa dia turun? Simple je. Dia ada break out. Sini adalah resistance yang valid. Dia resistance yang valid. So korang tandakan dulu. Okay. Besar shadow. Kalau main reversal ni, kalau korang trade reversal cara saya, korang kena marking shadow. Kalau korang trade breakout macam saya, tak payah ambil shadow sangat. Itu lah, just ambil closing price. So apa kita tengok? Okay. Kita tahu dia tengah turun kan. Okay. Kita kena cari exit kita lah. Kalau kita buka weekly, kita tengok exit kita kat mana yang boleh. Weekly, kalau kita tengok, mungkin dia nak cari sini. Mungkin ada di sini. Ada kemungkinan lah. Tapi dia tengok dekat H4. Okay. Aduh. Dia break. Dia break out. Dia masuk balik. Dia bertukar arah. Dia masuk balik kat dalam kawasan yang dia break out. Dia bertukar arah. So, kat mana dia bertukar arah dia? Simple je. Bertukar arahnya yang ni lah. Bertukar arah. So kita jangan buang masa kita just macam tadi, step tadi, kita letak dulu dekat atas ni, kita letak, dan kita tengok candlestick, kita akan ambil 3 candle. So kita tengok, okay, dia bertukar arah dari atas tu, kita akan ambil sampai sini. 1, 2, 3 candle ni. Kita letak garis center, garis tengah. So ni daily H4 M15. So kita tengok, kita buka line chart.
Okay. Itu bukan line chart, kita tengok price pula kat mana. Price pula ikut sini. So, first kita kena cari entry point kita. Kita tak boleh mark yang ni. Sebab apa? Terlalu dekat dengan kawasan kawasan keluar. Kita kena mark resistance yang valid lah. Kita mark kan ni. Kita akan letak entry point kita kat situ. Simple je. Okay, kita bayangkan yang sebelah ni pun tak ada lah. Kita akan ambil kat body dengan sampai shadow tu. SL korang kalau korang pakai reversal ni, SL korang jangan lebih daripada 20 pip. Simple je. SL korang daripada atas ni tak boleh lebih 20 pip. Kadang-kadang ada waktu-waktu yang market akan market bukan kita punya, tapi kadang-kadang market dia baru turun balik. Itu memang terbiasa lah. So SL korang jangan lebih 20 pip. Bila dia masuk balik, korang just entry lah. So kita contoh korang dah target situ entry, apa nak confirmkan lagi entry korang? Korang kena buang. Okay. Korang dah target sebelum sini semua ada. Sebelum semua ni ada, korang kena target kena ada zone. Okay, zone dah ada satu. Apa nombor 2? Siapa boleh jawab? Cucuk. Dia pun tak ada komen je. Dia orang tak ada komen, padan ke. Kau nak komen tak nak komen? Nangis semua. Komen bagi komen sekejap. Nak komen, bagi tahu lah Alung. Alung boleh chat je. Oh, tak boleh. Cikgu Aras nak jadi panelis. Aras daripada dia. Aras nama apa? $1 minit. Alpadu. Padu. Tak ada pun. Sekejap. Okay. Alpa Arash. Tak ada tu. Tak ada pun. Mana ada? Cikgu tekan dekat ni. Turun bawah. Tu dekat attender. Udah siap lagu. Dah. Okay, ngam. Udah dah fly sangat ni. Okay. Menjadikan diri aku host balik. Make host. Okay. Ya. Aku akan bagi korang komen sekejap. Jangan bising. Okay. So. Ramai penuh. Faham tak? Oh, pandai cucuk. Faham. Lega. Jolok. No. Okay. So, kita kena buang apa? Buang cucuk-cucuk kita. So, cucuk. Kita buang lah sebab kita nak entry atas ni. Kita target nak entry kat atas ni. So, korang just tandakan pakai kotak warna. So, kita tengok price. Bukan takat breakout. Dia breakout, miss, accurate. Yalah.
Entry saja, Mak. Tengok ni. Dia akan jadi tempat N3 kotak hitam ni. Akan jadi tempat N3. Akan jadi tempat N3. Ikut kalah Quasimodo ke apa. Mak. Tak kaya pun aku tengok kau pakai Quasimodo. Faham? Kita cerita siapa yang boleh buat yang boleh buat duit. Mak. So kita kena faham kotak hitam ni bagi saya sangat penting. Sangat-sangat penting. Sebab apa? Dia at the same time dia telah bagi tahu kita yang benda ni automatic. Haram. Faham? So jangan entry dekat kotak warna hitam. Faham kau faham? Tadi ada satu contoh apa ni? Buy, satu contoh sell. Faham Okay. Now kita akan pergi pada setup kita yang seterusnya. Sebab tadi kita dah go through daily H415 tu lah. H415. So kita sekarang nak kena pergi pada daily H1. Daily H1 kita try tengok kat mana ada. Hari kita kena tengok minggu ni lah. Minggu ni ada. Saya rasa ada kat GJ. Okay. Daily H1 ya. Okay. Ni ada. Setup daily H1. Daily H1. So daily zone, daily confirmation, H1 entry. So kat mana benda tu? Sini. Daily zone, daily confirmation, H1 entry. So kita tengok simple je benda ni. So kita betulkan dekat candlestick mark paling highest shadow saja. So kita tengok, okay. Confirmation kita keluar tak? Kita nak tahu layak atau tak layak sesuatu kan. Okay, kalau contohnya korang mark shadow to body korang tu, panjang dia macam ni kan. Panjang dia macam tu, besar dia macam tu. Korang kena make sure price tu at least sentuh titik tengah ni. Kalau dia tak sentuh titik tengah tu, batu korang kata tu confirmation, tu bukan confirmation lah sebenarnya. Kita tengok dia sentuh tak titik tengah, dia sentuh. So bila kita tengok line chart walaupun dah macam ni gambar dia, bukan kat dalam ni, kita kena faham yang dia dah bertukar arah sebab dia dah hit titik tengah, serius. So apa kita kena buat? Simple je lah. Kenapa situ daily tu valid? Simple je buat nak. Ada second movement, lekuk kat daily tu. So korang tengok, kita mark candle confirmation kita, which is here. Tak lu, nanti kita betulkan candlestick. Okay, candlestick yang bermula jatuhnya kat situ. 1, 2, 3. Kita akan letak garisan titik tengah. So kita akan pergi pada H1 tu kita entry bak kata pop ni. Okey, salah. Cuba agak bukan belah kiri. Ni show belah kanan. All my love inshallah. Okey, lepas tu kita akan pergi pada H1. Kita pergi pada H1. Kita akan tengok. Okay. First, bila kita tahu trend kita, market ni, kita tengok dia keluar ke sini. So kita kena cari support dan resistance atau big movement yang valid lah. So kita tengok, sini ada banyak betul tak? Sini ada banyak, ada satu. Sini ada satu, sini ada satu, banyak. Sebab tu kita tengok sampai sini boleh sell. Sampai sini boleh sell. Tapi kena faham yang kita nak tarik nanti ke atas ini. Nak mudahkan kerja korang, kalau aku akan ambil paling paling atas. Simple je. Sebab apa? Kita kena fokus. Kalau kita tengok, okay, sini. Kenapa kalau aku ambil atas sekali? Sebab apa? Satu, sebab sini dah memang kawasan daily. Lepas tu takkanlah nak entry kat sini. Sebab apa? Dia tak ada cucuk-cucuk pun yang strong. Cucuk-cucuk yang valid yang kita nampak kalau kita pakai mata kita. Ini benda yang besar. Sini. So terutamanya mesti kat atas ni dia akan datang entry. So
korang jangan susah-susahkan keadaan korang. Jangan susah-susahkan korang. Korang kena make sure korang tahu, korang kalau dah biasa sangat backtest atau dah biasa sangat entry, korang akan tahu automatically yang memang dia tak akan ambil ke bawah. Sebab apa? Sell kat mana? Sell kat resistance, which is paling atas. So kalau kau kata ni paling atas, memang kau bodoh lah. Automatik kau bodoh. Sebab apa? Tu bukan paling atas. Ya Allah. Paling atas kat mana? Paling atas kat atas ni. So at this moment, kita tengok kalau gitu pandai melukis kan. Sini akan jadi, sini tak ada second movement. So sini tak boleh lah. So sini valid, sini valid. Kalau aku simple je. Kita akan mark dua-dua. Mark dua-dua. Okay. Lepas tu kita akan buang benda yang tak sepatutnya dengan kotak hitam. Kita buang siap-siap. Kita tak nak ambil tahu pasal dia. Kita nak buang. Kita tak nak ambil tahu pasal dia. Kita tak nak rugikan duit kita. So kita buang. Kita tunggu saja price masuk. Dan kita boleh end. Entry saja. Faham? Entry lah. So let's say lah dia dah masuk dalam zone tu. Dan korang takut entry. Sebab apa? Zone tu besar kan. Korang tunggulah dia buat RSS ataupun SRR dekat FFT boleh. Tapi hari tu JJ ni awak nak tak? Seminggu. Dia main jiwa baik sell. Nah, seminggu. Korang boleh tunggu RSS ataupun SRR. Sebabkan ni time frame besar ni daily H1 ke entry pun dekat H1. So korang pakailah H1 punya SR. So atas kali tetaplah kena jadi R. Lepas tu kedua kena jadi apa? S. Lepas tu ketiga dia kena jadi S. So kita tengok dia break tak tiga-tiga tu. Lepas tu dia akan entry mana? Kita belajar. Satu. Dua. Tiga. Break tiga masuk dua. Break tak dapat break tiga masuk masuk satu. Faham? Tak dapat break tiga. Tapi yang penting kau kena faham. Sebab tu aku dulu belagak kat IG. Aku tanya simple je. Are you accurate or not? Sebab bila kau accurate, simple je. Dia macam-macam cara kau boleh pakai. Macam-macam cara lah. Terbuka luas untuk kau punya SRR, RSS. Nak pakai kotak kehidupan pun tak ada masalah. Dah accurate, kita boleh pakai kotak kehidupan. Kotak kehidupan lagi simple. Lepas nak kata kotak kehidupan. Ni resistance. Ni resistance. Ni support. Dia break support, biar je dia naik balik mencari resistance. Tapi kalau dia dah mula naik dan kalau dia masuk balik dalam kotak ni, dulu aku ajar simple je. Kalau dia boleh masuk dalam kotak ni balik, dia dah keluar, dia dah break, dia dah naik balik celuk atas. Kalau dia tak sampai atas pun tak apa. Kalau dia boleh turun balik masuk dalam kotak ni, kita akan terus tekan je. Sebab dulu korang tak kenal aku dulu. Dulu aku terkenal dengan apa ya tu lah? Buy high, sell higher. Siapa daripada dulu follow saya dekat, daripada dulu buy high, sell higher. So kita tengok, kalau dia dah macam tu, ni kotak kehidupan lah basic. Pam. Masuk. Dia dah boleh masuk dalam balik tu, kita akan just whack saja. Dia boleh out. Dia break out. Dia datang celuk balik, dekat sini aku tekan je. Dia memang takkan boleh MC lah. Takkan boleh MC. So korang akan ada satu entry. Lepas tu korang akan ada entry kedua. Lepas tu korang akan jadi entry ketiga kat sini lah. Kotak-kotak ke depan. So itu satu contoh yang sell with daily H1. Kita akan cuba cari satu yang buy weekly buy weekly daily H1. I think ada dekat Euro UD.
Ni saya rasa lah. Ni weekly. Okay, so weekly, nampak ni weekly yang valid lah. Valid. Kena breakout. Dia campur dulu. So kita tengok weekly zone. Awal kita kena perangkap dulu lah. Kita perangkap dulu virus ni. Macam tu. Now kita tengok dekat daily. Weekly zone, nampak tu weekly zone. Ni weekly zone weekly. Kita perhatikan dia breakout weekly. Dia breakout weekly, dia masuk balik, dia bertukar arah. So korang tengok. Korang ambil lah. 3 candle. Okay. Ni adalah setup weekly, daily, H. I think Oli semua suka lah benda-benda ni kan. Reversal. Aku dah banyak lupa reversal. Rugi rasa. Dulu padahal reversal kan. So kita tengok. Simple je. Price keluar ikut mana? Price keluar ikut sini lah. Betul. Price keluar ikut sini. So support kat mana? Support ada satu, dua sama. So korang just mark lah. Dekat first korang mark. Sini, tak silap aku buka candlestick dulu lah. Okay, shadow dah besar. Kena percaya lah shadow dah besar. Zone dia besar. Dah ada benda tu, korang kena apa-apa? Dah ada tempat entry, korang dah agak-agak situ nak entry. Nak confirmkan keadaan korang, simple je. At bawah tu nak entry, sini cucuk-cucuk korang. Cucuk-cucuk korang ni, korang buang warna hitam. Buang letak warna hitam. Tak. So, ini benda ni dapat mengelakkan korang entry. Mengapu-apu. So, tengok price masuk. Dalam zone. Ulang-ulang benda ni. Dia masuk dalam zone. Dia keluar balik kotak hitam. Korang boleh rembat sekuat hati. Dalam kotak hitam ni. Rembat je. Rembat je. Ni memang sedap lah. Nak entry bawah tu boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita tengok. Dekat sini. Support. Resistance, betul tak? SRR. Ya. Tak dapat break 3. Tak dapat break 3, pergi mana? Pergi 1. Okay. Tam. Dah boleh. Crystal clear. Betul faham okay. Confirmation faham Kalau sorry. Only the host can share. Okay, host. Tak, dia terkeluar. Biasalah ramai 3,000 orang dalam Zoom dia memang dekat. Kalau korang tak pernah rasa 3,000 orang masuk webinar korang, ataupun apa-apa meeting korang tak pernah tengok ada orang buat present kelas 3,000 orang, korang bukan level betul lah. Gitu saja nak borak lah. See my level. Tapi untuk saya dah biasa handle 3,000 kelas orang macam ni, 2,000 lebih, 5,000 semua. Memang kebiasaan memang akan tiba-tiba keluar apa semua. So
Faham kan? Saya rasa semua faham pasal confirmation dah tak ada soalan. Kan kalau korang bagi aku peluang untuk explain, kan tak ada tadi kita dah kena babi-babi apa semua. Kan tadi kita tak bergaduh. Satu Malaysia tak bergaduh dalam ni. Betul tak? Tapi korang kacau dah tadi gaduh-gaduh. Korang kena babi. Lepas tu tadi pas tadi sampai bergaduh-gaduh lah, maki mak apak lah apa semua, faham tak? Sebab tu saya cakap bagi peluang. Jadi korang nak bagi saya peluang ke korang nak bagi saya peluang ke korang nak menyampuk? Aku tak sabar tu. Sebab banyak lagi saya nak bagi ni, saya nak bagi banyak lagi. 2 jam lagi, 3 jam lagi. 3 ton nak habis ni. Okay. Untuk reversal, takat situ lah reversalnya, tak ada benda lain lah. Sangat reversal simple. Kalau korang nak belajar, nak mulakan trading korang, fahamkan reversal dulu. Sebab reversal datang dulu baru breakout. Contohnya macam ni. Reversal first baru datangnya breakout. Contohnya korang dah entry kan. Okay, korang dah tahu bawah ni entry zone untuk reversal, betul tak? So kemudian apa datang selepas reversal? Selepas reversal akan datang di breakout. So kita tengok breakout, mana breakout dulu? Ni ke ni? Kalau saya akan tanda ni. Sebab apa? Sini adalah SNR yang resistance yang valid. Kenapa? Sebab ada second movement. Faham tak? Sini akan jadi tempat yang kita akan pergi, kita akan berwaspada. Kalau sini dah boleh break, kalau sini boleh break, bermaksud dia akan confirm fly. Tuh, nampak? Dia kena break ni. So apa? Second movement. Dia break, fly. Tapi sebab sini ada resistance lagi, di kawasan yang sama. Kawasan tu kena break dulu. Masuk terus jalan. Masuk terus jalan, nampak? Simple breakout. So korang kena understand reversal dulu. Kalau korang tak dapat detect reversal, nanti kat sini korang cuba nak sell. Padahal korang kena faham, dah reversal ni, dia nak fly ni, dia nak kena pergi weekly ni, faham tak? Jadi korang kena make sure reversal. Lepas reversal, breakout H4, done. Faham tak? Lepas reversal daily ataupun reversal weekly, fokus pada H4 untuk breakout. H1 to entry. So kita tengok H4 yang ni boleh juga pakai, tak ada masalah pun, boleh pakai je, boleh pakai. Tapi ini bagi saya pro. Macam saya level saya boleh pakai. Tapi level korang belum tentu boleh pakai sebab simple je. Ini adalah breakout beduk lah. Ini breakout beduk. Breakout beduk dia macam ni. Dia ada breakout, okay. Resistance kena break. Betul. Nak entry mana? Korang pergi pada M15, cari boom wajib dengan boom sunat. So boom wajib dengan boom sunat macam mana rupanya? Rupanya macam ni boom wajib dengan boom sunatnya. Boom wajib macam ni, boom sunat macam ni ataupun macam ni. So dekat sini kita nampak boom wajib kat sini. Boom wajib terdekat ada kat sini. Clear je. Bawah breakout boom wajib. Lepas tu sunat mana? Sunat kita boleh ambil area sini. Sebab apa? Ni yang antara yang jelas nampak besar. Lepas tu dia, so kita mark situ. Kita akan letak satu garisan. Lepas tu kita akan entry. Sas. Oi. Nampak tak angin tak angin? Angin. Nampak? Tak logik kan? Logik ke entry kat situ? Dia nampak? Zep, terus jalan. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia adalah break out. Why? Kenapa dia break out? Simple je. Dia break out mana? Ni. Dia dah terkeluar. Dia datang je zone break out beduk, dia akan terangin. Dia akan, aku boleh cakap terang-terangan, dia akan angin. Dia akan jadi angin. Terus fly. So dia fly. Break out after accurate. Tapi dia dekat line chart, dia tak tunjuk benda tu. Dia tak tunjuk benda tu. Nampak dekat break out, dekat line chart dah tunjuk. Tapi dekat sini, broker akan makan korang. Makan korang. Sah. News semua tu nak collect break out je. Sah. Masuk. Ambil. So lepas reversal ada break,
Ah, so far faham? Nak pakai kotak momentum boleh, tak ada masalah. Kita tengok. Siapa tadi tegur? Bagus boleh pandai. Kita tengok ni. Kotak momentum boleh. Betul. Kotak momentum simple lagi simple. Ni resistance kan? Okay, ni resistance. Okay, kawasan ni resistance kan? Kawasan ni resistance. Kita tengok. Candle pertama dia yang masuk, dia tak reject pun. Dia tak jadi candle sell pun. Cikgu boleh tak gold pakai? Boleh, tapi gold jarang sangat ada reversal. Gold kalau reversal confirm 1000 pip. Itu je. Confirm 1000 pip kalau gold. Tapi kalau tak, gold kena layan breakout. Gold kalau reversal jarang-jarang ada. Memang sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali je ada. Tapi kalau ada mesti 500 pip minimum. So kita tengok. Kotak momentum macam ni nampak. Dia masuk dalam. Candle pertama masuk resistance, ni resistance. Candle pertama dia tak jadi sell, dia jadi candle buy. So simple je, korang entry pakai candle candle sebelah betul. Itu. Tak jaya lagi. Tapi candle momentum, kotak momentum boleh pakai untuk buy je. Korang jangan mandai-mandai cakap aku ajar bukan. Okey, kita tengok. Ini resistance kan? Itu ni resistance. Okay. Candle pertama yang masuk apa? Ya, candle yang masuk macam Allah. Ya Allah, yang paling tinggi tak kira lah. Kat sini kan. Ya Allah. Okay, oh, ambil je candle sebelah. Dia masuk balik dalam candle sebelah, kau bantai tu. Best pakai kat lower time frame. Contoh macam H1 ke bawah. Bila kita tahu trend, H1 ke bawah. Apa lagi contoh kotak momentum ada lagi. Nampak kat sini penuh ada resistance. Contoh buy. Dia boleh pakai untuk buy, dia tak boleh pakai untuk sell. Tidak boleh sesekali pakai untuk sell. Okay, contohnya ni resistance kan. Suka chat. Okay, ni resistance kan. Resistance, okay. Candle masuk apa tu? Candle apa masuk? Candle buy yang jadi, yang tak jadi candle sell kan. Korang just pakailah candle sebelah ni mama. Entry je mama. Entry. Lu senang gila tu. Ramai gila trade pakai macam ni. Ramai yang saya ajar lah. Janji ada breakout je cikgu kotak momentum. Ya, janji trend dia buy. janji trend dia buy mama. Re-entry buy. Korang boleh pakai je kotak momentum. Dia memang cheat code lah. Korang tak percaya, korang pakai lah. Ni. Bodoh tu tadi. Besar. Kan buy kan. Kau entry je ni. Jangan risau, takkan pecah. Tapi boleh sell tak boleh. Jangan tiba-tiba kau pandai-pandai bawa. Aku dah cuba buat lah. Sebelum korang fikir pasal benda tu, aku dah fikir dulu lah. Kalau boleh nak mudahkan trading ni, contohnya. Kalau nak boleh lagi nak mudahkan trading, aku dah buat. Tapi tak boleh buat. tak sembah macam tu. Dulu aku live trade, zaman-zaman aku baru upload, dulu aku live trade dekat Instagram, aku pakai kotak momentum lah. Aku tengok. Senang. Masuk, aku dah tahu. Makan je. Easy kak. Output dia dapat. Saya dalam 60 tu dapat kot. 40 okey lah. Simple lah ni strategi lah. So, weekly daily H1, okay. Weekly H4, H1, 15. Kat mana nak dapat contoh ni? Weekly H4, H1, 15, contohnya kat sini. Last kali saya dapat setup ni, setup betul-betul swing is weekly H4, H1, 15. Dekat sini. Weekly zone, weekly confirmation, H4 zone. Jarang lah, setahun sekali ada kot. Setup sini. Tu. Jarang ada. Tapi kalau ada, confirm trend habis. Dia akan jadi trend perhabis ni.
Weekly H4. Weekly zone, weekly confirmation. Itu price keluar kat sini kan. Price keluar kat sini, so sini terdekat. Settle. Lepas tu H4 zone. M15 entry. Fly lah kau, Anat. Okay, takkan boleh pergi lah kat situ. Tapi cerita dia simple je. Cerita dia, saya alhamdulillah lah. Saya swing akaun saya tu, alhamdulillah. Tak ada banyak, tapi boleh lah. Saya 1,500 pip dah tutup round ni. Masa saya live trade IGGJ dekat sini. Live trade GJ saya terakhir yang memang fly berhabis adalah kat sini. Mantelnya. Kiranya sentuh je kotak tu boleh entry je. Takkan nak tengok ke. Kalau kita tengok je bodoh. Dia masuk kotak tu entry lah. Kalau tengok saja tak dapat duit lah. Marking saja. Mati saja. Janganlah kita jadi apa ni, budak maki-maki ke. Live trade Discord EU macam tu. Antara ada juga tak swing berhabis tak 500 pip saya settlekan EU kat sini. Sana sini. Saya settle sini. Ni weekly daily H1 kan. So sini sampai sini je. Lepas tu akaun saya 4,000. Ni ramai lah budak Along tu tengok 4,000 USD. Saya entry sampai sini je dah ada apa-apa lah, dekat-dekat 22k USD. Semua nampak kan? Siapa nampak saya entry tu? Okay, legend gila babi. Live trade yang ni antara yang Nampak. Hold lagi. Entry kau tang margin tu kosong. Sedap siap. Margin tu kosong terus bagi. Apa? Saya kata semua cukup. SOP-nya semuanya cukup waktu tu. So antara setup yang berjaya membuatkan saya sebagai idola anak Malaysia adalah setup ni. Waktu ni saya paling legend dekat Malaysia. Sebab apa? Waktu US election ataupun waktu pemilihan presiden United States of America. Tak ada seekor pun anak Melayu kita yang nak trading pada hari tu. Semua kata kena out news, kena jangan trade masa news ni. Kau market terlalu laju. Tapi apa Ali Awang buat? Ni tahun lepas. Apa Ali Awang buat? Ali Awang full margin Euro USD live trade man. Akaun tak banyak. Akaun saya dalam berapa ribu USD tapi saya dapat berjaya buat kerja jadi malam tu memang rekod saya buat kat IG. Malam tu kat IG saya buat apa tau? Akaun saya pagi ada 2k. Pagi ada 2k USD. Malam ada 48k USD Mak. Kakak korang nak tunjuk korang ni kaki flip. Mak. Saya rendah diri cakap saya tak nak mengaku saya ni kaki flip. Mak. Tapi waktu presiden election tengah memilih siapa jadi presiden, Trump jadi presiden ke Biden jadi presiden, Ali Awang santai je buat duit Mak. Santai. Mak. Saya mula naik waktu ni. Mak. Saya mula naik nama saya naik kat sini sebab tak ada orang tu Malaysia tak trade. Semua kata stay out of news lah apa. Tapi datang mamat Melayu mana datang dari mana? Hentak gila babi kat live trade. Hentak kat live trade dah. Hentak kat live trade. Sebab apa saya entry kat situ? Korang mesti nak tahu kan. Ini antara setup idola lah. One of idola setup in the world. So, you ni nak fly ni. Sama fly. Ada chances dia nak sama fly. Tapi macam mana pun kena tengok minggu depan. Tengok closing candle tu macam mana. Tapi kalau dia nak pergi, dia boleh fly. Sebab kita tengok monthly dah break. Amat. So, dia ada boleh naik. Tapi kenapa saya dapat entry tu? Saya cerita. Simple je. Cerita je baca macam ni. Ni monthly lah saya pakai. Monthly. Okay. Lepas tu kita akan buka weekly.
Lepas setahun, yang kelakarnya lepas tahun datang balik. Bila balik. So, lepas tahun datang balik. So kemungkinan dia boleh datang balik bawah ni. Ada kemungkinan, kita tengok dulu macam mana. So kita tengok zone monthly tu, kita tengok ada weekly confirmation, nampak ni. Ya Allah, simple gila setup swing ni. Setup habis je. Masa tu masa dapat. Saya nampak EU ni, masa dia tengah turun kat sini, masa tengah turun kat sini, sini. Masa tu saya punya mata dah sini lah. Duit on the way, Allah. Duit down the way. So apa? Sebab memang kata, ya Allah, dia dah break up monthly ni, dia datang masuk, boom, big movement, weekly confirmation. Saya kata, ya Allah, memang clear berhabisnya. Kata, memang ya Allah, rezeki. Kata. So, Berubah arah juga kan? apa? Berubah arah kan? Perubahan arah. Memang, ya Allah, clear gila. Dia bagi bentuk lancar, dia kata, ya Allah, tak ada muslihat, dia kata. Dia tak ada muslihat langsung. Nampak? Bodoh pekak dia bagi. Nampak? Tak nampak je tak tahu. Aduh, ya Allah. So, tak tahu Yang lepas senyap tak aja tengok. ni. So, saya full margin sepuas hati saya tekan. Lagi merah lagi saya layer time tu. Sebab saya kata pergi mampus, memang takkan boleh pecah, nampak. Saya entry 70 pip dekat live IG. Saya entry ni cucuk-cucuk ah. Ni cucuk-cucuk. So masa tu kat live IG dia datang. So saya pap. Lepas tu dia break. Kalau tengok lepas tu dia break kan. Ni kira tadi tempat area cucuk-cucuk kan. Dia dah break, dia masuk balik, saya full margin. Saya layer EU ni sampai esok, sampai sini. Ada kat dulu kalau korang sempat tengok IG saya, ada gambar Euro USD, saya tulis saya layer 50 sen banyak mana. Yang saya layer tu 3 hari saya layer. 3 hari saya layer. Layer penuh full screen. Kalau korang tahu apa maksud full screen, korang tengok gambar EU saya dekat IG kalau korang tengok. Saya layer 3 hari betul-betul sampai sini. Sampai sini saya stop layer. Alhamdulillah. Masa dekat sini dah 48k mama. Dekat sini saja. Dekat situ dah 48k. Tapi alhamdulillah. Tak nak pula lama-lama. Cukup. Tapi masa saya close tu saya menyesal lah. Dia kata, ya Allah, pergi jauh lagi noh. Sebab yang anginnya saya close kat sini. Aku close kat sini. Sekali dia turun, kata, okey, nasib baik aku close. Esok tu pacak man. Aku kata, ya Allah, esok tu pacak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Auto pacak. Close, esok auto pacak. Auto pacak. Memang kata, aduh, ya Allah. Tapi kena cakap alhamdulillah. Macam mana keadaan sekalipun, kena ucap alhamdulillah. Sebab apa dia baca? Ya Allah, sebab apa dia baca? Sebab simple lah. Time tu aku ni anak ayam lagi. Kau kan faham, aku trading ni tak lama pun. Kawan-kawan aku macam Aras tu semua. Trading. Aras baru trading setahun, mak. Dah padu, mak. Dah padu. Korang, mak tu cakap. Korang sembang banyak. Tapi trading dah bertahun-tahun lah, mak. Kita orang sembang banyak. Tapi trading kita orang baru setahun jagung. Dah macam ni lah. Malaysia dengar cakap kita orang tu tak? So, kenapa dia baca? Simple je. Mak, kita ada resistance. Dia nak cari resistance lah gila. Sebab tu dia baca. Tapi aku time tu dah rasa banyak. Duit dah banyak time tu guys. Duit dah banyak. Kalau korang nak hold, takkanlah korang, okay, ya? Kalau let's say korang deposit 8k USD. Sekali dekat sini dah ada 70k USD. Kau nak hold, faham tak? Oi, ambil duit tu, ambil lah. Dia gaji lu. Ambil lah. Walaupun macam korang memang mungkin korang suka swing lah, korang suka swing sposen kan. Tapi swing korang punya profit swing korang macam setup scalping aku, betul tak? Itu yang pelik korang macam mana pun, korang buy ke, korang sell ke, korang tetap